Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam live video saya dekat Lutfi Abdul Hamid. Okay, page ni kita memang update untuk apa-apa yang berkaitan dengan takaful, kerjaya ke apa dan sebagainya, semuanya berkaitan takaful. So insyaAllah saya cuba bantu yang sebaik mungkin kepada anda yang memerlukan bantuan untuk mendapatkan perkhidmatan. Nak tanya pasal hibah takaful ke, nak tanya pasal medical card ke, nak tanya pasal investment, nak tanya pasal life protection dan sebagainya. So insyaAllah saya cuba bantu sebaik mungkin. Alright, so hari ni saya nak share kepada korang semua. Hari ni tak bawa mic, so mungkin agak macam jauh sikit pun nak dengar kan. Susah sikit nak dengar sebab mic tak bawa lah hari ni. Okay, kita tak bawa mic hari ni, tapi tak apa, kita still boleh share. So sekarang saya berada dekat office. Okay, dekat sini dalam bilik perbincangan lah. Bilik perbincangan kecil lah. Okay, kalau nak duduk dekat office tu kan banyak sangat distraction dan orang ramai dan sebagainya. So hari ni saya nak share ringkas saja golongan, antara golongan bukan semua, saya tak share semua, tapi saya share antara golongan yang betul-betul memerlukan hibah takaful, yang sangat-sangat digalakkan untuk memiliki hibah takaful. So antara golongan-golongan tu siapa? Okay, antaranya yang pertama adalah orang yang ada anak angkat. So kita boleh check lah, mungkin family kita ke, kawan-kawan kita ke, atau kita sendiri yang ada anak angkat. So ini adalah antara golongan yang sangat digalakkan untuk memiliki hibah takaful. Kenapa pula anak angkat ni kena jadi, siapa yang ada anak angkat ni menjadi keutamaan untuk memiliki hibah takaful? Sebabnya adalah yang pertama, anak angkat ni bukan dalam penerima harta pusaka yang telah difaraidkan. Dalam pengiraan faraid semua dan sebagainya, anak angkat ni tak ada bahagian dia. So sekiranya kita pergi, meninggal dunia, kita pergi, so macam mana nasib anak angkat ni? Dia tak menerima harta seperti anak-anak kandung, anak yang lain-lain dan sebagainya. So kat sini penting untuk kita sediakan hibah takaful khas untuk anak yang kita ambil sebagai anak angkat tu, supaya at least dia ada something lah. Kalau adik-beradik angkat dia yang lain dapat harta pusaka yang dibahagikan, dapat sama rata dan sebagainya, tapi anak angkat takkan dibiarkan sebegitu saja. Takkanlah dibiarkan terpinggir sebegitu saja. Pasti kita nak berikan yang terbaik. So dekat sini cadangan yang terbaik adalah untuk kita memiliki hibah takaful untuk anak angkat tersebut. Boleh je untuk buat anak-anak yang lain sekali. Janganlah kalau macam kita tahu kita punya harta ni tak berapa banyak nak ditinggalkan kepada anak-anak, ataupun kita punya harta ni kalau dibahagi-bahagikan semua pun tak sama adil, tak sama rata. So kita boleh juga hibahkan juga untuk anak-anak yang lain, sama seperti yang kita bagi dekat anak angkat. So walaupun anak angkat tu akan dapat lebih sedikit daripada anak-anak yang lain, at least ada something untuk dia. Okay, so next, yang kedua, golongan yang kedua saya nak share pada hari ini adalah orang yang memiliki anak yang istimewa. Okay, anak-anak yang istimewa. Kenapa anak-anak yang istimewa ni seperti macam autism ke, kurang upaya dan sebagainya, kenapa kita perlu hibahkan untuk mereka? Sebabnya antaranya adalah sudah pasti mereka ni tak mampu untuk menjaga diri sendiri dengan seperti kita orang normal dan sebagainya. Pasti ada kekangan, ada kekangan untuk melaksanakan dia punya aktiviti harian, nak mencari pendapatan dan sebagainya. So orang yang menjaga dia pun, yang akan menggantikan tempat kita untuk menjaga anak-anak special seperti ini, pasti memerlukan duit. Mungkin sebulan 2 orang tak cakap apa-apa, setahun 2 orang boleh bersabar, tapi untuk masa yang panjang, mungkin satu hari nanti orang akan berkira, walaupun kita tahu orang tu baik dan sebagainya, dia pasti akan tolong, tapi kita tak tahu apa yang akan jadi next selepas kita tak ada. Kita dah tak ada, so kita tak tahu apa yang akan terjadi seterusnya. So better untuk kita sediakan something untuk dia, supaya orang yang jaga dia pun ada something untuk bantu meringankan beban. Okay, next, orang yang ketiga saya nak share pada hari ini adalah orang yang suka untuk memberi sedekah, untuk wakaf dan sebagainya.
So hibah takaful ni kita boleh gunakan juga untuk kita sedekah kepada orang-orang yang berwajib, orang-orang yang berwajib pula. Untuk kita sedekah kepada masjid, ke suara surau, kepada badan-badan kebajikan, kepada rumah anak yatim, tahfiz dan sebagainya. Macam mana kita lantik satu trustee company untuk mewakili kita sekiranya kita pun meninggal dunia nanti, kita dah sediakan hibah takaful sekian amount yang untuk diserahkan kepada badan tersebut. Contoh kita nak serahkan kepada tahfiz tersebut, apa nama tahfiz tersebut yang telah berdaftar, registered, ada registration number dan sebagainya, kita lantik satu lagi trustee company, okay? Orang yang company yang bertanggungjawab untuk menguruskan harta kita ataupun benda yang kita hibahkan kepada orang tu. So kita boleh menggunakan teknik teknik ni untuk kita bahagi sedekah kepada orang ataupun badan kebajikan yang kita nak. Kalau sekarang kita satu hari contoh sekarang ni setiap hari kita mesti sedekah RM1 dekat masjid. RM1 setiap hari dekat masjid. Tapi nak tak kalau RM1 yang kita sedekah setiap hari dekat masjid ni, satu hari nanti kita boleh sedekah dalam amount yang lebih besar, tapi bila masa kita sedekah tu kita dah tak ada. Dia akan jadi bekalan juga untuk kita, okey, bekalan untuk kita di hari kemudian, tapi kita bagi dalam amount yang besar selepas kita tak ada. Okey. So kita nanti satu badan berwajib ni yang memegang amanah untuk serahkan hibah takaful kita tu kepada masjid tersebut. Contoh kita bagi RM500,000, 500,000. Kita bagi 500,000, kita bayar bulan-bulan untuk polisi tersebut dan sebagainya. Dia melindungi life kita. Maksudnya bila kita meninggal dunia, 500,000 tu akan diserahkan kepada siapa yang kita hibahkan. Contoh kita hibah kepada masjid tadi. So kita dah lantik badan yang pemegang amanah ni, trustee company ni, untuk serahkan duit tu kepada masjid tersebut. Mungkin juga kita boleh, sebab dalam trustee company ni dia orang boleh buat apa yang kita cakap, maksudnya kita nak bahagikan macam mana duit tu. So kita boleh lantik diorang dan ada fee daripada trustee company lah. So yang ni boleh jumpa trustee agent dan sebagainya. Okay, ada juga bank yang buat, contoh macam kalau kita famous sekali dekat sini, kita orang buat dengan RHB trustee. So bolehlah kau untuk cari agent RHB trustee ke apa ke dan sebagainya, untuk kita uruskan pengurusan macam mana kita nak bahagikan hibah kita tu. Contoh mungkin 500,000 tu bukan untuk masjid je, mungkin sebahagian untuk masjid, sebahagian lagi untuk family pun kita boleh minta trustee company tu uruskan kita punya hibah. Alright. So orang yang keempat, golongan yang keempat yang disarankan, yang sangat disarankan untuk memiliki hibah takaful ni adalah golongan yang suka untuk bagi hadiah dekat dia punya pasangan, orang special one, mungkin family dia yang dia sangat-sangat sayang, special one dia. Kenapa? Dia sangat digalakkan. Yang paling penting adalah mereka ini akan merasa kehilangan kita, dan duit ni tak akan mampu ganti kita di hati mereka, tapi dapat membantu mereka untuk teruskan kehidupan tanpa kita. Okey? Walaupun biasalah, kehilangan ni bukan satu benda yang sangat mudah untuk kita lupakan. Sangat mudah untuk kita buang. Sangat-sangat susah sebenarnya. Okay, dia bukan satu benda yang mudah. Jadi, apa yang kita boleh buat, kita bantu sebaik mungkin supaya ada something lah. Itu sebagai jasa terakhir kita kepada orang yang kita sayang. Okay? Itulah kita punya pemberian terakhir kepada orang yang kita sayang, the special one, the loved one, family dan sebagainya. Okay? So next, orang yang kelima saya nak share sini, golongan yang paling ataupun yang sangat digalakkan untuk memiliki hibah takaful ni adalah pencari nafkah utama dalam satu family tu. Sebagai contoh, biasanya bapa ketua keluarga, dia lah pencari nafkah yang paling utama dalam family. So inilah orang yang paling penting untuk sediakan hibah. Kenapa? Sebagai contoh, pada baru-baru ni ada kes-kes yang berlaku banyak tentang hibah faraid dan sebagainya, banyak yang viral. Tapi baru-baru ni ada seorang yang accident, dia terlanggar kereta, masuk bawah lori terseret dia, meninggal dunia.
dan ditinggalkan anak dan isteri dia, masih muda lagi, anak pun kecil lagi. So dekat sini bukan kita cakap duit ni akan gantikan tempat dia di samping isteri dan anak-anak dia, tidak. Tapi sedikit sebanyak duit hibah takaful ni dapat bantu isteri dan anak-anak dia untuk teruskan kehidupan. At least ada something untuk diorang teruskan kehidupan dalam masa setahun, 2 tahun lagi. Ada something yang ditinggalkan. Okay, mungkin yang accident tu ada tinggalkan hibah untuk family dia, kita tak tahu. Tapi yang saya bagi tahu hari ni, kita yang masih ada ruang dan peluang ni, inilah masa untuk kita berubah. Inilah masa untuk kita sediakan hibah takaful untuk family kita, untuk orang yang kita sayang. Tambah-tambah pula pengantin-pengantin baru tu, yang baru-baru kahwin dan sebagainya, tolong allocate sikit dia. Allocate sikit duit tu ketepikan untuk buat hibah takaful. Lebih baik kalau buat cross hibah. Suami buat untuk isteri, isteri buat untuk suami. Kenapa lebih baik untuk cross hibah? Sebab kita kahwin bersama-sama. Ada pasangan suami dan isteri. Tapi bila kita meninggal dunia, takkanlah bila suami meninggal dunia, isteri dapat bantuan keuangan sikit. Tapi bila si isteri meninggal dunia, suami tak ada langsung bantuan keuangan sebab tak ada buat hibah untuk si suami. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab hari ni kita dekat Malaysia ni, kebanyakan pasangan-pasangan muda, suami isteri semua kerja, dan dua-dua menanggung komitmen yang sama. Contoh, beli rumah join nama, join loan. Okay, join loan bersama beli rumah. Beli kereta join loan, beli kereta 2-3 biji, ada nama suami, ada nama isteri dan sebagainya. Takkan semua benda ni kita nak tampungkan ataupun kita nak serahkan bulat-bulat kepada pasangan kita bila kita tak ada. So check and balance, kita bagi dua-dua sama rata. Isteri ambil sikit, suami ambil sikit, tak ada masalah. Kita boleh buat, sama-sama kita buat, sama-sama spend duit sikit, lebih sikit dan sebagainya. Dan saya ada satu pengalaman, ada pengantin PKP. Okay, pengantin PKP. Lepas PKP hari tu, bukan kahwin online, tapi kahwin dekat masjid. So lepas PKP tu, dia lepas kahwin, isteri dia bercadang, untuk ambil hibah takaful dan bayar yearly terus untuk tahun ni dan tahun depan, menggunakan duit hantaran yang diorang kumpul. Yang ni mungkin duit hantaran tu, sebelah perempuan tu dia dah dapat duit tu, mak dia cakap tak apalah, tu duit untuk korang teruskan kehidupan dan sebagainya. Dan dia datang jumpa dengan saya untuk bincang macam mana kita orang nak buat hibah takaful, cross hibah suami dan isteri untuk bayar 2 tahun terus. Kenapa macam 2 tahun terus? Banyaknya diorang bayar. Sebab duit hantaran pun banyak kan. So diorang cakap daripada diorang gunakan untuk spending, nanti overspend, so better diorang buat something untuk protection first lah. Okay, so bagus sangat-sangat pasangan pengantin ni tak dapat nak ambil gambar dengan diorang. So insyaAllah kalau jumpa nanti mungkin ambil gambar dengan diorang ke, ataupun boleh temu ramah diorang. InsyaAllah kalau kita dapat temu ramah, kita masuk dalam YouTube channel Lutfi Abdul Hamid. Okay, so itu saja perkongsian saya 5 golongan yang sangat-sangat digalakkan untuk memiliki hibah takaful. Dan hari ni kita ada promosi hibah takaful serendah RM50 sahaja. Gila apa, RM50 tak boleh? Okay, so at least RM50 kita ketepikan untuk kita sediakan something untuk orang yang tersayang. Okay, sekian saja, sehingga berjumpa lagi dalam video live saya akan datang, video-video YouTube saya akan datang. InsyaAllah saya akan cuba update sebaik mungkin. Sekian saja, Lutfi Abdul Hamid, teman rundingan takaful anda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.